nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Imran bin Ibrahim bersama rakan saya Muhammad Izzat bin Muhammad Arifin dan Wan Hairul Faiz bin Wan Kamarul Arifin dari kelas XD3 akan merungkai standard kandungan, standard pembelajaran dan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bagi memastikan murid-murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran untuk mata pelajaran sejarah tahun 5. Standard kandungan yang kami pilih ialah standard kandungan 7.3 iaitu sejarah kemerdekaan 1957. Sejarah tahun 5 bertemakan kedaulatan negara. Standard kandungan ini ialah standard kandungan yang diambil daripada tajuk 7 iaitu perjuangan kemerdekaan negara dan berada pada unit 6 sejarah kemerdekaan negara. Okey, standard pembelajaran pertama yang kami pilih iaitu standard pembelajaran 7.3.1 menamakan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Dalam standard pembelajaran ini, murid-murid akan diajar tentang 12 orang tokoh-tokoh penting yang memainkan peranan untuk memastikan negara kita mencapai kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang dinyatakan juga terdiri daripada pelbagai kaum seperti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash, Tun Viti Sambatan, Datuk On Jaafar, Tun Tan Cheng Lock, Tun Abdul Razak dan lain-lain. Seterusnya, di dalam standard pembelajaran ini turut menyatakan peranan tokoh-tokoh tersebut dalam bidang politik dan penulisan serta agama bagi membentuk sebuah negara yang merdeka mengikut acuan negara sendiri. Okey, bagi standard pembelajaran kedua yang kami pilih iaitu standard pembelajaran 7.3.2 iaitu menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Dalam standard pembelajaran ini, murid-murid perlu mengetahui proses mendapatkan kemerdekaan yang bermula dari tempoh tahun 1942 hingga 1957. Dalam proses ini boleh dibahagikan kepada 5 fasa iaitu fasa kesedaran, kebangkitan, penentangan, permuafakatan dan kejayaan. Dalam fasa kesedaran, murid-murid diterangkan dengan peristiwa penjajahan Jepun, penubuhan Malayan Union dan ancaman komunis. Peristiwa-peristiwa tersebut telah membuatkan penduduk di tanah Melayu mula sedar terhadap kesengsaraan dan bentuk penjajahan cara baru yang dikemukakan oleh Malayan Union. Hasil daripada kesedaran tersebut, penduduk di tanah Melayu mula bangkit dan membuat penentangan. Setelah bangkit, mereka membuat penentangan terhadap
penjajahan dan idea-idea yang cuba menghapuskan keunikan dan ciri-ciri pemerintahan di tanah Melayu. Bagi memastikan kemerdekaan dicapai secara aman, damai dan harmoni, para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh kemerdekaan telah membuat parti politik yang mewakili kaum masing-masing. Hasil daripada pembentukan parti politik tersebut, maka rundingan pun dijalankan. Hasil daripada rundingan itu, maka permuafakatan dapat dicapai. Permuafakatan sangat penting bagi memastikan negara kita mencapai kemerdekaan kerana pada waktu itu tanah Melayu terdiri daripada pelbagai kaum. Untuk memastikan setiap kaum mencapai kemerdekaan dan mempunyai hak masing-masing yang adil, maka permuafakatan antara kaum perlu dicapai. Dan akhirnya barulah kemerdekaan negara dapat dicapai, iaitu pada tahun 1957. Pada masa yang sama, elemen kewarganegaraan perlu diterapkan dalam setiap standard pembelajaran yang diajar. Jadi, elemen kewarganegaraan yang sesuai untuk diselitkan, untuk dipupuk dalam diri pelajar melalui aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan ialah yang pertama, elemen kewarganegaraan K7.3.4, iaitu menyatakan pengorbanan tokoh pejuang kemerdekaan yang boleh dicontohi. Elemen kedua iaitu K7.3.5, iaitu menjelaskan kepentingan permuafakatan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Aktiviti-aktiviti yang dibina mengambil kira agar murid-murid dapat menerapkan kemahiran pemikiran sejarah dalam diri mereka. Berikut ialah kemahiran pemikiran sejarah yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Yang pertama, elemen asas sejarah, konsep masa, susunan dan konversi masa, signifikan bukti, imajinasi dan empati, isu dan masalah lalu, perbandingan masa lalu dan mencari sumber. Seterusnya, aktiviti-aktiviti yang dibina juga adalah untuk memastikan murid-murid mencapai standard prestasi yang ditetapkan dalam standard kandungan ini. Dalam standard kandungan ini, standard prestasi murid boleh dibahagikan kepada 6 tahap, iaitu tahap ke-6 mewakili tahap tertinggi dan tahap pertama mewakili tahap terendah. Tahap ke-6, murid-murid boleh menjana idea untuk mengekalkan kemerdekaan negara kepada generasi muda. Tahap ke-5, murid boleh menilai sejarah kemerdekaan negara 1957 dalam konteks perjuangan tokoh. Tahap ke-4, murid boleh menganalisis sejarah kemerdekaan negara 1957
Pada tahap ketiga, murid boleh membuat urutan sejarah kemerdekaan negara 1957. Tahap kedua, murid boleh menjelaskan sejarah kemerdekaan negara 1957 dan tahap terendah, murid boleh memerihalkan sejarah kemerdekaan negara 1957. Objektif bagi pembinaan aktiviti-aktiviti adalah untuk memastikan murid boleh mencapai tahap penguasaan yang ditetapkan mengikut kemampuan masing-masing. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menghuraikan aktiviti yang sesuai untuk dilaksanakan bagi mencapai objektif pembelajaran bagi standard kandungan dan standard pembelajaran ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya, saudara Imran. Okay, salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Shan. Okay, saya akan meneruskan pembentangan saya dalam tajuk SK tajuk 7 ini berkaitan dengan SP 7.3.1 menamakan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Okay, dalam tajuk ini kita akan pergi dengan lebih lanjut. Saya akan menerangkan bagaimana pendekatan yang akan digunakan kepada murid-murid untuk mengajar mereka bagaimana untuk menamakan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Okay. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah untuk memberikan murid dapat menamakan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Okay, dengan menggunakan konsepsi yang digunakan iaitu kronologi dan juga peristiwa sejarah. Kenapa kronologi dan peristiwa sejarah? Hal ini kerana tajuk tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan kita tak boleh lagi daripada kronologi yang berlaku. Kronologi yang berlaku ke arah kemerdekaan dan juga peristiwa sejarah yang berlaku bila mana setiap pemimpin ini memainkan peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Okey. Antara 12 tokoh pejuang kemerdekaan yang akan saya bentangkan pada hari ini yang akan saya jelaskan kepada murid-murid yang menjadi kandungan untuk pengajaran saya di dalam kelas adalah Dato' Onn Jaafar, iaitu pengasas UMNO. Dia juga antara presiden UMNO yang terawal, yang pertama. Okay, seterusnya adalah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini merupakan presiden PAS dan juga presiden Parti Islam Semerai PAS, dan juga dia merupakan yang dipertua kedua Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM pada tahun 1945. Seterusnya adalah Ahmad Bustaman. Ahmad Bustaman adalah ketua kepada Angkatan Pemuda Insaf API pada tahun 1946. Seterusnya Tunku Abdul Rahman, Presiden kedua UMNO, merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, dan juga beliau memainkan peranan penting dalam menyertai rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London pada tahun 1996. Seterusnya saya akan terangkan dalam pembelajaran ini adalah peranan tokoh Ishak Haji Muhammad. Beliau merupakan pengasas kepada utusan Malaysia, utusan Melayu, maafkan saya. Dia merupakan pengasas kepada utusan Melayu setelah meletakkan jawatan sebagai Magistrat kelas 3 pada tahun 1994 untuk bergiat aktif dalam politik. Dia juga adalah pemimpin Parti Buruh. Terusnya Abu Bakar Al-Bakir mengetuai Hizbul Muslimin pada tahun 1948 dan juga dia adalah pengasas kepada Ma'had Al-Ihya Al-Sharif Gunung Semanggul pada tahun 1934. Seterusnya Tun Tan Cheng Lock, Presiden Malaysian Chinese
Association MCA yang pertama pada tahun 1949. Dia antara orang yang membawa MCA bergabung dengan UMNO dalam Perhimpunan Parti Perikatan, khususnya adalah Tun Abdul Razak Hussein, Presiden UMNO yang keempat. Ya, dia juga beliau antara tokoh yang menyertai rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Seterusnya adalah Datuk Abdul Wahab Tuh Muda Aziz, Setiausaha UMNO yang pertama pada tahun 1946. Beliau antara wakil Raja-Raja Melayu dalam rombongan ke Kota London untuk mendapatkan kemerdekaan. Seterusnya Tun S. Lee, Menteri Kewangan pertama. Beliau mengetuai MCA selama pada tahun 1949 dan antara penggerak kerjasama UMNO MCA dalam Parti Perikatan. Seterusnya Tun Wiji Sambatan, Presiden Malaysian Indian Congress yang kelima tahun 1995. Beliau Menteri Kesihatan Persekutuan Tanah Melayu. Dan terakhirlah Tun Dr. Ismail, Timbalan yang di-Pertua UMNO pada tahun 1991. Beliau antara orang yang merunding untuk menjadikan MCA sebahagian daripada Parti Perikatan. Okey. Tugasan pembelajaran yang akan dikendalikan oleh guru dalam kelas ini adalah guru menjadikan pelbagai bentuk tugasan berdasarkan DSKP. Terusnya guru menggunakan pendekatan strategi dan kaedah kontemporari seperti pembelajaran kooperatif kerana melibatkan kumpulan dan menggunakan kaedah jigsaw. Okey, saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Kaedah pelaksanaan ni adalah gambaran awal berkenaan dengan kaedah jigsaw. Okey. Kaedah jigsaw adalah daripada home team, kepada expert team dan kepada home team. Okey, kita lihat kaedah jigsaw ni, murid dipecahkan kepada kumpulan. Kalau dalam ni murid dipecahkan kepada 4 kumpulan dan satu kumpulan ada 4 orang, dan setelah diagihkan mengikut kumpulan, murid dipecahkan mengikut urutan. Nombor 1, satu kumpulan melalui expert team untuk menjawab soalan 1. Nombor 2 untuk menjawab soalan 2. Nombor 3 untuk menjawab soalan 3. Dan nombor 4 untuk menjawab soalan 4. Dan seterusnya mereka akan kembali ke kumpulan masing-masing untuk membentangkan hasil tugasan dan kajian yang dibuat dalam expert team tadi. Okey, bagaimana saya mengaplikasikannya dalam kelas saya? Okey, yang pertama, aktiviti pembelajaran, guru menerangkan objektif pembelajaran dijalankan, iaitu di akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Okey, sebelum memulakan pembelajaran, guru menerangkan terlebih dahulu objektif pembelajaran, di mana murid-murid perlu mengenali tokoh-tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Okey, seterusnya, mengikut kaedah jigsaw, murid akan dipecahkan kepada 6 kumpulan. Satu kumpulan dianggotai 6 orang murid. Dalam satu kumpulan tersebut, murid diberi kad nombor 1 sehingga 6 dan satu nombor mewakili 2 tokoh kemerdekaan yang telah ditetapkan. Kenapa? Kerana dalam tajuk ini ada 12 orang tokoh yang perlu dibincangkan. Jadi, seorang murid telah ditetapkan. Murid untuk yang memegang kad nombor 1 akan menjawab soalan tokoh nombor 1 dan nombor 2. Murid nombor 2 akan menjawab soalan tokoh nombor 3 dan nombor 4 dan seterusnya. Okey. Seterusnya, guru akan mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid untuk dilaksanakan di dalam kumpulan. Okey. Jadi, guru akan menjadikan lembaran kerja untuk bagi setiap murid sebagai bahan bantuan belajar untuk mereka mudah memahami aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Okey, seterusnya. Setelah berada dalam kumpulan masing-masing, murid
pada permulaan murid diminta bergerak mengikut nombor 1 sehingga nombor 6 untuk melaksanakan tugasan mengikut soalan tokoh kemerdekaan. Contohnya, mereka akan berada dalam expert team. Contoh, murid yang memegang kad nombor 1 yang menjawab soalan tugasan soalan tokoh 1 dan tokoh 2 akan bergerak mengikut murid nombor masing-masing. Nombor 1 akan bergerak, murid nombor 1 akan bergerak ke kumpulan 1, nombor 2 akan bergerak ke kumpulan 2, nombor 3 akan bergerak ke kumpulan 3, nombor 4 akan bergerak ke kumpulan 4, nombor 5 akan bergerak ke kumpulan 5, nombor 6 akan bergerak ke kumpulan 6. Dan seterusnya mereka akan bincangkan berkaitan tokoh-tokoh dalam kumpulan tersebut. Jadi mereka akan melontarkan idea dan terus membincangkan dalam kumpulan tersebut apa yang dibawa oleh tokoh-tokoh kemerdekaan ini. Okey. Terusnya murid diminta kembali berada dalam kumpulan asal, home team, dan membentangkan hasil kerja kepada murid-murid lain di dalam kumpulan. Murid-murid perlu mencatat hasil pembentangan ke dalam lembaran kerja yang telah disediakan oleh guru. Jadi mereka akan melengkapkan segala tugasan yang telah diarahkan, yang telah ditetapkan oleh guru. Guru bertindak sebagai fasilitator, akan membantu murid dalam melaksanakan aktiviti yang dijalankan. Okey, justifikasi pengajaran. Justifikasi pengajaran, melalui aktiviti pembelajaran ini, pelajar akan lebih menguasai isi kandungan pembelajaran. Kerana apa? Kerana mereka mampu untuk mengajarkan isi kandungan pembelajaran tersebut kepada rakan-rakan dari kumpulan yang asal. Setelah mereka dipecahkan kepada kumpulan masing-masing, kepada arah soalan masing-masing, mereka akan kembali ke kumpulan tersebut untuk menerangkan, untuk membentangkan apa perolehan daripada perbincangan daripada kumpulan expert team tadi. Seterusnya, memperkembang kemampuan pelajar untuk mengeluarkan idea tanpa merasa takut untuk membuat kesalahan. Okey. Jadi murid-murid tidak perlu merasa takut untuk melontarkan idea. Sebab apa? Dalam kumpulan tersebut mereka akan berbincang adakah relevan satu lontaran idea. Okey. Jadi murid tidak akan berasa takut untuk membuat kesalahan. Okey, seterusnya, pelajar lebih aktif dalam aspek komunikasi dan mengeluarkan pendapat kerana pelajar diberikan kesempatan untuk berbincang dan menjelaskan isi kandungan pembelajaran mengikut kelompok masing-masing. Jadi mereka akan berbincang. Bila mana berbincang, mereka akan menggunakan aspek komunikasi untuk berinteraksi sesama ahli kumpulan. Seterusnya, meningkatkan kemampuan sosial pelajar terutama dalam aspek hubungan interpersonal. Okey, meningkatkan kemampuan sosial. Jadi mereka sekurang-kurangnya akan expose diri mereka menjadi yang ke arah yang lebih baik. Okey, seterusnya, pelajar akan belajar bagaimana untuk bekerjasama dalam kelompok dan menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif tadi dan wujud aspek kebergantungan positif dalam kalangan semua pelajar yang terlibat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Saya teruskan. Saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Izzat atas pembentangan sebentar tadi. Baik, saya Wan Khairul Faiz. Saya akan meneruskan tentang pengaplikasian standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu standard pembelajaran 7.3.2, di mana ia adalah tentang menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okey, di mana kita tengok ringkasannya. Okey, yang pertama adalah langkah yang pertama, kita melakukan tayangan video secara ringkas. Yang kedua, menyebut secara lisan, iaitu memberikan penerangan daripada guru tentang subtopik. Yang ketiga adalah kuis. Kita akan lakukan aktiviti secara interaktif, termasuk kuis lah dalam bab ini. Dan yang keempat adalah tentang justifikasi berkenaan dengan langkah-langkah yang kita lakukan ini. Baik, yang seterusnya kita tengok sedikit tentang objektif pembelajaran. Okey, di mana di sini apa yang kita sasarkan adalah untuk murid-murid dapat menguasai peristiwa dan kronologi sejarah dalam menggapai kemerdekaan negara.
Okey, manakala konsep yang kita gunakan adalah kronologi dan peristiwa sejarah, kaedah pula adalah kaedah yang sama juga seperti mana standard pembelajaran yang pertama tadi, iaitu kaedah kooperatif. Okey, yang kedua adalah penggunaan aplikasi dan soalan interaktif. Okey, manakala yang keempat adalah tentang PAK ataupun kemahiran abad 21. Ini adalah elemen-elemen yang sangat ditekankanlah di dalam subtopik ini, iaitu kerja berpasukan, di mana ia adalah kolaboratif, tentang pemikir dan tentang komunikasi. Manakala bahan bantu mengajar pula, ini adalah tunjang-tunjanglah kepada langkah-langkah yang kita lakukan, iaitu tentang aplikasi, menggunakan aplikasi, PowerPoint iaitu slide, dan juga yang paling penting adalah komputer. Baik, kita tengok langkah yang pertama, iaitu tayangan video. Okey, untuk video ini adalah video secara ringkas, okey, yang menceritakan tentang sejarah kemerdekaan, di mana di dalam video ini, di dalam sesi ini hanya diperuntukkan selama 5 minit sahaja. Di mana yang pertama, semua murid ditayangkan video ringkas mengenai tajuk, dan yang kedua pula, guru akan menyoalah murid tentang apa yang mereka dapat daripada video yang telah ditonton. Okey, dan juga dapat dilihat di sini terdapat elemen merentas kurikulum juga yang di-highlightkan, di mana ia mengandungi nilai murni, dan yang paling penting adalah patriotism, semangat patriotism yang ada, yang diterjemahkan oleh video ini. Baik, yang ketiga, langkah yang kedua adalah di mana sesi penerangan guru mula berlangsung. Okey, di mana murid-murid diminta bersedia merujuk buku teks muka surat 80 dan 82. Untuk makluman, standard pembelajaran untuk tajuk ini terdapat dalam buku teks muka surat 80 dan 82, buku teks sejarah. Yang seterusnya, yang kedua adalah guru menghurai dan menerangkan isi kandungan. Okey, yang ketiga, guru membuka pertanyaan. Selepas selesai menghurai dan menerangkan, guru akan membuka pula sesi pertanyaan. Dan yang terakhir, di mana dalam sesi ini guru akan memutarkan roda nama, di mana kita menggunakan aplikasi roda nama inilah supaya ia lebih menarik dalam kita memilih murid-murid untuk disoal. Okey, baik, yang seterusnya kita tengok langkah yang pertama dalam aktiviti, iaitu aktiviti mencari jawapan, di mana aktiviti ini dilaksanakan secara berkumpulan. Okey, di mana yang pertama guru menyediakan lembaran soalan dan 2 link Google Meet. Disebabkan murid-murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan, maka kita akan masukkan mereka dalam Meet masing-masing untuk mereka melakukan perbincangan, dan juga untuk mencari jawapan lah, di mana setelah selesai mereka akan menghantar jawapan, dan juga mereka akan masuk kembali ke dalam kelas yang asal untuk meneruskan sesi pembelajaran. Okey, di mana jika dilihat dalam sesi aktiviti ini, okey, kita dapat lihat di mana ia sangat berkait dengan elemen kewarganegaraan. Okey, di mana kalau kita lihat elemen ini adalah menjelaskan kepentingan permuafakatan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Di mana ia berkait dengan aktiviti yang kita lakukan. Ia bukan sahaja tentang soalan yang diselesaikan oleh setiap kumpulan ini, tetapi ia adalah tentang di mana kita membawa satu maksud. Okey, satu maksud yang berkait dengan elemen kewarganegaraan ini, di mana dalam membuat sesuatu mestilah ada pemuafakatan, mestilah ada kerjasama yang akan menghasilkan satu kejayaan. Seperti mana negara kita bermuafakat yang dapat menghasilkan kemerdekaan. Okey, di mana kita mengaitkan dalam aktiviti ini, di mana setiap murid kita memberitahulah setiap murid yang melaksanakan aktiviti ini, okey, perlu untuk bekerjasama. Bila mana bekerjasama dengan baik, ada kata-kata muafakat, ada elemen muafakat itu, insya-Allah dia akan membuahkan hasil, di mana murid-murid akan cepat selesaikan tugasan yang diberikan secara berkumpulan bila mana ada muafakat. Okey, bila mana ada kerjasama. Baik, seterusnya kita lihat aktiviti yang terakhir,
Okey, di mana kita lihat aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti pengukuhan. Okey, selepas dilaksanakan aktiviti yang pertama, okey, selepas selesai dan mendapat pemenang, okey, kita akan teruskan pula dengan aktiviti pengukuhan di mana kuis ini akan dibuat secara langsung. Okey, yang di mana ia dilaksanakan merangkumi 2 standard pembelajaran yang telah diajarkan, yang mana standard pembelajaran yang saudara Izzat bentangkan tadi dan juga standard pembelajaran yang kedua ini. Okey, di mana kuis itu merangkumi kedua-duanya sekali lah. Okey, di mana ia tidak banyak soalan, dia hanya ada 10. Okey, kita hanya letakkan sedikit soalan sahaja disebabkan kekangan masa yang ada. Okey, untuk sekadar menguji dan juga mengasah minda murid-murid supaya mereka sentiasa ingat tentang apa yang mereka dah belajar. Okey, di mana yang kedua adalah murid-murid dikehendaki menyertai kuis dan menjawab dalam peruntukan masa 5 minit. Disebabkan itulah kita tidak memberikan soalan yang banyak, hanya 10 sahaja sebab kita memperuntukkan hanya 5 minit sahaja dalam sesi ini. Okey, yang ketiga adalah kedudukan setiap peserta diumumkan setelah selesai dan diberikan peneguhan. Peneguhan di sini bermaksud ganjaran ataupun pujian lah. Pujian, kata-kata motivasi dan sebagainya. Okey, di mana peserta-peserta yang mendapat tempat-tempat teratas sama juga yang ke bawah. Okey, kita memberikan dia kata-kata yang positif, semangat, pujian dan sebagainya supaya mereka lebih bersemangat untuk konsisten dan juga untuk fokus dalam setiap sesi dan juga setiap pembelajaran yang dilakukan. Baik. Okey. Untuk justifikasi bagi pengajaran yang telah ataupun langkah-langkah yang bakal dilaksanakan ataupun yang dibentangkan sebentar tadi, okey, justifikasinya adalah yang pertama, pelajar bakal menguasai kandungan standard pembelajaran disebabkan dengan kekuatan pelaksanaan, penyampaian dan aktiviti interaktif yang menyeronokkan. Okey, sebagaimana kita tahu fitrah kepada seorang kanak-kanak ataupun murid, ini mereka menyukai sesuatu yang interaktif, okey, yang bersifat permainan. So mereka sangat-sangat cenderung ke arah itu. Okey, so bila mana dengan pelaksanaan PDPR yang dilakukan ini, langkah-langkah yang telah kita plankan ataupun langkah-langkah yang telah kita rancangkan ini sudah pasti selari dengan selera-selera anak-anak murid kita. Dan mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini dapat membuatkan mereka lebih cepat menguasai kandungan pembelajaran. Manakala yang kedua, pelaksanaan kaedah permainan serta secara interaktif ini mampu mengekalkan semangat pelajar untuk konsisten hadir kelas dan fokus. Sebagaimana yang pertama tadi, okey, sebagaimana yang dia bagi tahu tentang fitrah ataupun tentang sifat semula jadi kanak-kanak ini menyukai sesuatu yang bersifat permainan, bersifat interaktif, okey, dan diharapkan dengan pelaksanaan langkah-langkah ini dapat memberi semangat kepada pelajar untuk sentiasa hadir dalam setiap kelas yang ada dan juga fokus dalam pembelajaran. Itu yang paling utamalah. Okey, supaya mereka lebih bersemangat, mereka ada rasa seronok untuk teruskan pembelajaran. Baik. So yang ketiga, ini adalah yang paling penting, iaitu di mana kita mahukan membuatkan pelajar mampu menguasai aspek-aspek PAK, pembelajaran abad ke-21, iaitu kompetensi 6C. Di mana kalau kita lihat di dalam di dalam setiap langkah-langkah tersebut, okey, setiap langkah-langkah tersebut sangat-sangat menepati ciri-ciri ataupun kemahiran abad ke-21. Okey, seperti antaranya seperti kolaborasi. Okey, kolaborasi di mana kita membuatkan satu aktiviti yang memberikan mereka peluang untuk bekerjasama dengan rakan sebaya mereka. Antaranya lagi adalah tentang komunikasi, di mana apabila adanya kerja-kerja berkumpulan yang kita lakukan, okey, ia secara tidak langsung akan merangsang kemahiran peningkatan kemahiran komunikasi di antara mereka.
dan juga hubungan interaksi lah, dua hala. Menjadikan hubungan interaksi itu lebih baik. Okey. Dan antaranya adalah tentang pemikiran kritis, pemikiran kreatif, di mana aktiviti yang kita lakukan itu dapat menyebabkan mereka lebih mampu untuk menjana idea, untuk berfikir lebih matang, lebih kreatif dalam menyelesaikan tugasan dan soalan yang diajukan. Okey, dan antara yang paling penting dalam aspek PAK 21 ini adalah yang sangat berkait dengan tajuk ini adalah aspek patriotic, aspek kenegaraan country, aspek kenegaraan di mana kita mahukan mereka ini, jiwa-jiwa mereka ini tertanam sifat patriotism, cintakan negara. Okey. Baik, yang terakhir adalah membiasakan murid dengan kerja berkumpulan dan mengeratkan hubungan serta kerjasama sesama rakan sebaya. Okey. Di mana dengan pelaksanaan langkah-langkah dan aktiviti yang kita rancangkan ini diharapkan mampu untuk mengasah kemahiran anak-anak murid ini dalam mengeratkan hubungan yang bukan sahaja tentang kemahiran tetapi mengeratkan dalam aspek hubungan sesama rakan sebaya. Okey. Dan yang paling penting adalah memupuk nilai kerjasama yang serasilah, okey, sesama rakan sebaya mereka. Baik. So saya rasa itu sahaja untuk pembincangan pada kali ini. Okey, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sebaiknya lah. Kalau dan minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Jadi saya akhiri pembincangan kumpulan kami pada kali ini. Okey, so saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.